Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pagi ini insya-Allah kita akan memulakan satu lagi siri perbincangan pengenalan asas kepada metodologi Ahli Sunnah wal Jamaah dalam berinteraksi dengan wahyu. Sebagai mukadimah pada hari ini insya-Allah kita akan melihat dahulu maksud Ahli Sunnah wal Jamaah dan apakah yang dikatakan sebagai akidah dan apakah sumber-sumber pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam beragama secara umumnya dan dalam akidah secara khusus. Yang pertamanya kita nak menyebutkan berkenaan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Iaitulah siapakah yang dimaksudkan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita dalam hadis baginda bahawa umat akan berpecah kepada 73 golongan. 72 daripadanya berada di neraka, yakni dalam kesesatan. Dan hanya satu golongan sahaja yang selamat, yang dinamakan oleh baginda Nabi SAW sebagai Al-Jamaah. Dan ini telah dinyatakan dalam banyak hadis. Di antaranya daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah berkhutbah, lalu baginda bersabda, "Ala inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraku ala 72 millah wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah." Sesungguhnya umat sebelum kamu dalam kalangan ahli kitab telah berpecah kepada 72 golongan agama. Manakala umat ini, yakni umat Muhammad yang menganut agama Islam, inna hadhihi millah, kata al-millah, yakni pengikut agama Nabi SAW, akan berpecah kepada 73 golongan. 72 daripadanya berada di neraka dan satu sahaja yang di syurga, iaitulah Al-Jamaah. Dalam tambahan lafaz yang lain, kata Nabi SAW, wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalabu bi sahibi. Dan sesungguhnya akan muncul daripada kalangan umatku ini aqwamun, golongan-golongan, tajara bihim tilkal ahwa, hawa nafsu mereka akan menyerap ke dalam diri mereka, yakni dibawa-bawa, terikut-ikut dengan ajaran-ajaran yang menyimpang, seperti mana menyerapnya penyakit anjing gila ke dalam tubuh orang yang terkena dengan kuman tersebut atau penyakit tersebut. Hadis riwayat Abi Dawud. Jadi dari satu sudut kita dapati bahawa Nabi SAW telah memberitahu kepada kita bahawa akan berlaku selepas kewafatan Nabi SAW perpecahan dalam kalangan umat, penyimpangan dan penyelewengan. Dan datang juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habashiyyun fa innahu man ya'ish ba'di minkum
فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Aku berwasiat, berpesan kepada kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu mendengar dan taat kepada pemimpin kamu walaupun dia daripada kalangan hamba Habsyi. Kemudian kata Nabi, kerana sesungguhnya sesiapa yang masih hidup selepasku wafat nanti akan terdapat berlaku banyak percanggahan. Terdapat berlaku percanggahan pendapat yang banyak. Fasayarah khilafan katsira. Maka apa yang kita kena buat? Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Dan sunnah para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin. Khalifah rasyidin yang berada di atas kebenaran yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kamu, jauhilah rekaan-rekaan yang ada dalam agama. Kerana setiap rekayasa dalam agama itu menyesatkan, adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu menyesat. Dalam hadis yang lain pula, Nabi SAW bersabda daripada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hadwa an-na'li bin na'l hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan fakana fi ummati man yasna'u dhalik. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. Umatku akan mengikut jejak langkah Bani Israel, selangkah demi selangkah. Sehingga kan jikalau dalam kalangan Bani Israel itu pernah ada di kalangan mereka yang berzina, na'udzubillah min dzalik, dengan ibunya sendiri terang-terangan, maka kamu akan dapati ada juga yang akan melakukannya dalam kalangan umat. Nasallallahu al-afiyah. Dan sesungguhnya Bani Israel sebelum ini telah berpecah kepada 72 golongan agama millah. Dan umatku akan berpecah pula kepada 73 golongan agama. Lalu kata Nabi, kesemua mereka di dalam neraka kecuali satu. Maka ditanya kepada Rasulullah SAW, siapakah mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ini siapakah mereka yang selamat yang satu ni? Maka Nabi SAW jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang apa yang aku dan sahabatku berada di atas. Sahabat tanya siapa? Tapi Nabi jawab dengan jawapan apa? Kenapa? Karena hakikatnya ukurannya bukanlah orang. Bukannya orang, tetapi ukurannya itu adalah apa kita kata, akidah atau kepercayaan atau metodologi beragama yang digunakan oleh seseorang dalam memahami dan mempraktikkan agama Islam ini. Jadi hadis-hadis ini dan banyak lagi hadis yang kita nak baca menunjukkan bahawa memang berlaku dalam kalangan umat ini perpecahan dari segi kefahaman akidah. Dan ianya telah berlaku semenjak kewafatan Nabi SAW pada zaman penghujung zaman pemerintahan Khalifah Ar-Rashid
Uthman bin Affan, kemudian berlanjutan zaman Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Telah kita perincikan dalam buku kita Evolusi Gerakan Menyeleweng dalam Islam. Boleh dirujuk sejarah kemunculan aliran-aliran sesat ini. Tetapi yang pentingnya ialah Nabi SAW telah meninggalkan garis panduan kepada kita bagaimana kita hendak menghadapi situasi ini. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW berpesan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma yang bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan peristiwa-peristiwa dahsyat yang akan berlaku di akhir zaman. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma, orang semua tanya Nabi tentang kebaikan untuk mereka beramal. Aku pula lebih suka bertanya tentang kejadian-kejadian buruk kerana aku takut ia berlaku kepada aku. Maka aku berkata, ya Rasulullah, dulu kami kunna fi jahiliyatin wa syarri. Kami dulu berada dalam jahiliyah dan kejahatan, berpecah belah. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Kemudian Allah bawa kepada kami kebaikan ini, nubuah, kenabian, Islam. Kami bersatu padu. Kami menjadi ahli tauhid. Fahal ya'ti min ba'di hadzal khair min syarri? Adakah lepas kebaikan ini, setelah kami ini hidup bersatu padu di atas tauhid, di atas sunnah, di zaman kamu ini ya Rasulullah, akan balik menjadi buruk jahat macam dahulu balik? Maka apa jawab Nabi SAW? Naam, ya, akan berlaku perpecahan di kalangan umat. Banyakkan ulama mentafsirkan makna hadis ini dengan peristiwa pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang menyebabkan berpecahnya umat kepada berbagai golongan yang kita sebut tadi, Syiah, Khawarij. Kemudian ditanya lagi kepada Rasulullah SAW, fahal min ba'di dzalika syarri min khair? Ada tak selepas perpecahan itu persatuan semula, kebaikan semula? Kata Nabi, qala na'am, ya. Itulah bila Muawiyah radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah, umat Islam bersatu semula. Tapi kata Nabi, wa fihi dakhal, tapi dia tidak sejernih dulu. Kerana kita sudah ada golongan yang telah ada pahaman akidah yang sesat, ada golongan Syiah, ada golongan Khawarij dan sebagainya. Walaupun majoriti umat di zaman sahabat, majoriti mereka, ajaran perdana mereka ialah ajaran yang mengikut ajaran Nabi SAW. Maka kata Mu'adz, kata Hudzaifah, wa ma dakhaluhu ya Rasulullah, apa dia yang mengeruhkan keadaan tersebut? Kata Nabi, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum qadhafuhu fiha. Terdapat penyeru-penyeru pendakwah di pintu jahannam. Barang siapa yang menyahut seruan mereka akan dilontarkan ke dalam neraka jahannam. Hudzaifah tanya lagi, ya Rasulullah, sifun lana, bagi tahu sifat pendakwah ke neraka jahannam ni macam mana perangai? Bentuk rupa dia, aku nak tahu, nak jauhi. Kami kata, hum min jildatina, daripada kulit kita, daripada agama kita, daripada bangsa Arab atau daripada orang Islam, min jildatina. Wa yatakallamuna bi alsinatina, tapi bercakap juga dengan bahasa kita, Al-Quran, Sunnah. Menggunakan ayat-ayat orang Islam, kami orang Islam, kami nak Islam. Yatakallamuna bi alsinatina. Jadi kata Mu'adz, apa pesanan kamu ya Rasulullah kalau berlaku peristiwa ini? Nabi kata, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, hendaklah kamu berpegang dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Yani majoriti sahabat yang mana pada zaman mereka itu majoritinya berada di atas kebenaran. Tapi Hudzaifah tak cukup lagi, dia tanya, ya Rasulullah, wa idlam takun jama'atun wa imam, kalau tak ada jamaah dan imam, kalau sampai satu masa majoriti orang jadi sesat, nak buat macam mana?
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil tilkal firaq kullaha walau an ta'idha ala asli syajaratin wa yudri hatta yudrikaka al-maut wa anta kadhalik. Tinggalkan semua firqah-firqah, pecahan-pecahan yang menyimpang. Walaupun kamu terpaksa gigit akar kayu dan sampai mati macam itu. Allahu akbar kabira. Nasihat yang sangat jelas dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi maknanya panduan itu sudah ada. Nabi dah bagi tahu kepada kita siapa yang kita nak kena ikut. Nabi kata, An-nujumu amanatun lis-sama. Bintang tanda bahawa langit masih utuh belum nak jadi kiamat. Fa idza dhahabatin nujum atas sama ma tu'ad. Kalau bintang tak ada berguguran, langit akan pecah kiamat. Wa ana amanatun li ashabi. Aku pula kata Nabi adalah petanda sahabatku semua ini masih dalam keadaan sejahtera, selamat bersatu padu. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Bila aku dah mati, akan datanglah kepada sahabatku ujian yang menghuru-harakan mereka. Wa ashabi amanatun li ummati. Sedangkan sahabatku pula petanda umatku akan selamat selagi mana ada sahabat. Jadi datanglah ajaran sesat macam mana pun, selagi mana ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, sahabat ni boleh tepis, boleh jawab syubhat. Sebab mereka yang ada autoriti untuk cerita kepada kita Nabi buat atau tidak buat benda yang datang. Fa'idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Bila dah sahabat pula meninggal, datanglah kepada umatku apa yang mereka dijanjikan daripada perpecahan. Hadis riwayat Muslim. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW memberitahu bahawa umatnya akan berada di atas kekuatan. Islam akan tersebar, akan tegak, panjinya berkibar megah sehingga 3 generasi. Iaitulah sahabat, tabi'in dan tabi'in. Siapa mereka? Sahabat ialah yang bersahabat dengan Nabi SAW. Tabi'in ialah mereka yang bersahabat dengan sahabat Nabi, yang mengambil ilmu, yang mencaduk ilmu mereka daripada sahabat-sahabat Nabi. Manakala generasi tabi'in ialah ilmu mereka yang bersambung dengan tabi'in tadi. Dan inilah dia ulama-ulama Islam yang kita panggil generasi as-salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Pada zaman mereka Islam megah, Islam hebat, Islam tersebar dengan megahnya di serata ceruk pelosok dunia, dan ajaran yang menyimpang, yang menyeleweng, terpendam, terpencil. Jikalau muncul walaupun ada pengikut, tetapi mereka dipandang sebagai ajaran yang menyimpang dan menyeleweng. Tetapi setelah berakhirnya zaman tabi'in, pada kurun ketiga Hijriah, maka neraca sudah terbalik. Ini kehendak Allah, ujian Allah Ta'ala kepada setiap umat Nabi. Maka tidak semena-mena ajaran yang dulunya dianggap menyimpang dan sesat telah diangkat oleh pemerintah Islam. Golongan yang menyimpang ini berjaya mempengaruhi pihak atasnya, dan mereka diberikan keleluasaan dan kewewenangan untuk mengajar ajaran mereka. Mula daripada zaman Khalifah Al-Ma'mun Al-Abbasi 218 Hijrah, pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu. Dan berterusanlah keadaan itu. Walaupun ulama Ahli Sunnah wal Jamaah ada, tetapi mereka tidak seperti dulu, kerana mereka terpaksa berhadapan dengan golongan sesat yang mempunyai kedudukan, diberikan kursi-kursi pengajar
kepada masyarakat. Sedangkan dulu golongan ini terpencil, menyebarkan bid'ah mereka secara sembunyi-sembunyi. Ya. Kemudiannya dengan takdir Allah Ta'ala, dengan uji, menandakan zaman semakin hampir. Sebab itu dalam hadis sabda Rasulullah SAW, di antara tanda kiamat min alamatis sa'ah ay yultamasal ilmu indal asahir, dituntutnya ilmu itu daripada golongan-golongan kerdil, golongan kecil. Ditanya kepada Syekhul Islam Abdullah Ibn Al-Mubarak, pakar hadis terulung dalam Islam, siapa al-asahir? Maka dia jawab, al-asahir itu ahli bid'ah, golongan yang membawa ajaran yang menyimpang daripada sunnah Nabi SAW. So kita ada dua istilah di sini. Kita ada sunnah dan kita ada bid'ah. Apa itu sunnah? Apa itu bid'ah? Sunnah dari segi bahasa, dari segi perkataan Arabnya, bermaksud as-sirah, bermaksud jalan yang diikuti atau tata cara kehidupan seseorang. Itu maksud asal sunnah Nabi SAW. Digunakan kemudiannya untuk merujuk kepada sunnah Nabi SAW. Adapun dari segi bahasa, kita sebut tadi sunnah itu ialah golongan ataupun cara hidup atau tata cara hidup yang ditempuh oleh seseorang. Itu dari segi bahasa. Itu dari segi bahasa. Sama ada cara hidup itu baik ataupun buruk. Ya? Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi istilahnya, sunnah itu apa maksudnya? Sunnah yang kita nak maksudkan sini yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Iaitulah tata cara kehidupan Nabi SAW. Kata Al-Hafiz Abu Nasr As-Sajzi rahmatullahi alaih, yang wafat pada tahun 444 Hijriah. Ketahui olehmu, semoga Allah merahmati kamu, bahawa sunnah dalam bahasa Arab maksudnya ialah jalan, tata cara hidup, at-tariqah. Bukan at-tariq, tapi at-tariqah. Dalam bahasa Arab, at-tariq tidak ada ta marbutah di belakang, jalan, jalan tar, jalan raya, jalan tanah. Tapi kalau ditambah ta marbutah at-tariqah, maknanya jalan yang berbentuk maknawi, yang bukan fizikal, yang bersifat jalan dengan makna metodologi kehidupan. Maka bila kita kata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa makna? Yakni jalan yang ditempuh dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah itu ialah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Kashful Qurbah fi Wasfi Ahli Al-Ghurbah, dia memberitahu sunnah itu ialah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW yang suci, yang terpelihara daripada sebarang keraguan, syubhat maupun syahwat. Islam yang tidak ada pengubahan, yang tidak ada pengulangan dan tidak ada tokok tambah. Dia asal seperti yang Nabi SAW bawa dan mengikut metodologi yang digagaskan, yang diasaskan oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diwariskan kepada para sahabat baginda. Sahabat wariskan kepada tabi'in, tabi'in wariskan kepada generasi tabi'in sampai kepada kita.
yang mana ia diperolehi melalui periwayatan, bukan dengan anggaran akal, bukan dengan akal-akalan sendiri, tetapi ia berdasarkan riwayat. Maka ahli sunnah wal jamaah, apa pula jamaah? Itu sunnah. Yang kita ada jamaah. Sebelum pergi kepada jamaah, kita nak tahu lawan sunnah tadi. Kita sebut tadi, kita ada istilah sunnah dan bid'ah. So bid'ah, dari segi bahasa, bid'ah ni benda baru. Atau dia kata, benda yang yang direka al-mukhtara' min ghairi mithalin sabiqin. Yang diada-adakan, yang baru direka tanpa ada contoh sebelumnya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, badi'us samawati wal ard. Allah itu ialah badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bila dia hendak mencipta sesuatu, dia hanya sebut jadilah, maka ia jadi. Yang ini Allah dalam mencipta tidak perlu merujuk kepada contoh atau replika atau acuan. Dia mencipta benda yang tidak ada siapa pun tergambar atau wujud. So itu namanya badi'. Dan firman Allah kepada Rasulnya, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katalah oleh wahai Muhammad, aku bukanlah bid'ah daripada Rasul. Ini aku bukanlah yang pertama datang. Itu dari segi bahasa. Dari segi mustalah, yang disebut dalam hadis ialah yang lawan dengan sunnah. Pasal Nabi jadikan ia lawan kepada sunnah. Maka bid'ah dari segi bahasa, apa saja benda baru. Sebagian ulama kata benda baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Itu kata ulama, contoh bid'ah seperti mengisar tepung atau pengayak tepung, misalnya. Makan di atas meja. Apa maksud? Maksudnya dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Bukan dari segi syarak. Hanya menggunakan pengayak tepung dan makan di atas meja, itu dibenarkan. Dari segi dalil-dalil syarak tidak melarang. Tapi yang nak dimaksudkan dengan ulama, yang kataan ulama ini adalah bid'ah yang dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, sebab itulah kata ulama usul, bid'ah tidak digunakan dalam istilah melainkan merujuk kepada ia sesuatu yang buruk, yang dicela. Sebab Nabi dah sebut dalam hadis, semua bid'ah itu menyesatkan. Iaitulah ajaran Islam ataupun ad-din alladhi lam yashra'hu Allah wa la rasuluh. Agama, ajaran agama yang tidak disyariatkan Allah dan Rasul. Apa-apa bentuk ad-din, sama ada dari segi i'tiqad atau amalan atau akhlak, yang tidak disyariatkan, tidak disuruh oleh Allah dan Rasul, tidak mempunyai kaedah-kaedah, yang tidak mengikut kaedah-kaedah syariat, maka itu adalah bid'ah yang dicela di sisi syariat. Kemudian sunnah digabungkan dengan jamaah. Apa jamaah? Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, seorang tokoh besar ulama Islam dalam mazhab Al-Hanabilah dan ahli hadis yang terkemuka. Dia kata, wal asasul alladhi yubna alaihi al-jama'ah atau tubna alaihi al-jama'ah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullah jami'an. Asas yang dibina di atasnya al-jamaah ialah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi asas al-jamaah pula yang dimaksudkan dengan jamaah itu ialah asasnya ialah sahabat. Pasal apa? Mana mai dua perkataan daripada hadis Nabi tadi lah, kita baca. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku
dan para sahabatku di atasnya. Aku sunnah, sahabatku jamaah. Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kamu pegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, sunnah khulafa' ar-rasyidin. Siapa khulafa' ar-rasyidin? Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tak. So inilah yang kita kata ahli sunnah wal jamaah. Siapa mereka? Hum as-sabituna ala i'tiqadin ma naqalahu ilaihim as-salafus salih rahimahumullah anir rasul sallallahu alaihi wasallam atau an ashabihi radhiyallahu anhum. Mereka yang kekal berpegang dengan akidah ajaran agama yang dinukilkan kepada mereka oleh as-salafus salih, sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau daripada sahabat baginda radhiyallahu anhu. Dua. Dia tak lari daripada ini. So itulah kata sebahagian ulama, ahli sunnah wal jamaah itu dengan bahasa mudahnya ialah mereka yang berpegang dengan Al-Kitab, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Kita akan bincang Al-Kitab, Sunnah dan Ijma'. Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Karena Ijma' itulah yang disebut dengan manhaj salaf as-salih. Yang kata sebagian ulama lagi, ahli sunnah wal jamaah itu mereka yang berpegang dengan Islam yang tulen, bersih dari sebarang pencemaran. Maksudnya yang tidak ada pencemaran, pengubahan, bid'ah dan juga keraguan. Sebab itulah istilah ini mula popular apabila munculnya ajaran-ajaran yang sesat dan menyeleweng daripada Islam. Seperti perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsirannya bagi ayat 106 surah Ali Imran. Dan ini di antara rekod yang terawal penggunaan mustalah ahli sunnah wal jamaah. Firman Allah Ta'ala, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kiamat nanti ada wajah yang menjadi hitam dan ada wajah yang menjadi putih berseri. Kata Ibn Abbas, فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْعِلْمِ. Yang putih berseri wajah mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah dan ilmu yang mengikut ulama. Adapun yang menjadi hitam itu ialah ahli bid'ah dan kesesatan. Mengikut bid'ah dan kesesatan. Ini disebut oleh Ibatullahi Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah dalam aqidahnya menyebut, janganlah kamu salat berimamkan seseorang melainkan kamu percaya kepadanya dan kamu tahu dia daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini kataan. Walaupun ada khilaf dengan ulama dari segi hukum, salat di belakang ahli bid'ah adakah sah tidak sah, tapi yang afdalnya kita hanya salat berimamkan ahli sunnah wal jamaah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal juga menyebutkan istilah ini. Banyaklah ulama-ulama. Kalau kita nak rujuk, Anda dah bagi nota itu, kita boleh tengok dalam nota tersebut kataan sebahagian ulama berkenaan penggunaan istilah ahli sunnah. Kerana ahli sunnah wal jamaah telah digunakan sejak zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi' tabi'in. Dia bukan istilah baru muncul. Bukan ahli sunnah wal jamaah itu bukan yang direka oleh Abul Hasan al-Asy'ari atau siapa sahaja. Dia sudah ada madrasahnya, sudah ada tokoh-tokohnya, sudah ada kitab-kitabnya sebelum ayah Abul Hasan al-Asy'ari lahir lagi. Yang kata Abul Hasan al-Asy'ari, kok dia pun tak lahir lagi. Itu awal. Kan? Jadi kita kata ini adalah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar.
Dia bukan nama pertubuhan yang kita boleh daftar. Dengan bila kita jadi ahlinya, maka kita dianggap ahli sunnah wal jamaah walaupun kita tak ikut apa-apa ajarannya atau aktiviti. Bukan. Ahli sunnah bukan satu dakwaan. Dia adalah satu ittiba', pengikutan kepada satu metodologi dalam beragama. Dia bukan satu intisab semata-mata. Tetapi dia adalah satu intima' hakiki. Dia adalah penisbatan yang realiti kepada satu penyerahan diri kita kepada satu metodologi dalam beragama. Macam mana kita nak faham akidah? Macam mana kita nak faham fiqh? Macam mana kita nak faham tafsiran Al-Quran, tafsiran hadis, masalah-masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial. Dia adalah satu manhaj yang menyeluruh, syumul. Sebab apa? Karena dia adalah Islam. Itu kata Al-Barbahari, was-sunnatu hiyal Islam. Dan sunnah itu ialah Islam. Ini dia adalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Sebab itu orang yang masuk Islam, asalnya dia ahli sunnah wal jamaah. Tapi kemudian dia dipesongkan oleh ahli bid'ah. Nasallallahu alaihi. Dan dia adalah fitrah. Dia adalah fitrah. Ada. So ini ahli sunnah wal jamaah. Dan sering dikaitkan juga ahli sunnah wal jamaah ini dengan istilah as-salafi. Nisbah kepada salaf, as-salafus salih. Kita dah sebut siapa as-salafus salih tadi? 3 generasi. Datang dalam hadis dalam Sahih Bukhari. Nilai sahabat, tabi'in dan tabi'. Apa makna salaf? Salaf maknanya orang terdahulu. Yang terdahulu. Yang dimaksudkan di sini yang telah mendahului kita dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka ini telah diiktiraf oleh Allah dan Rasulnya bahawa mereka ini adalah golongan yang Islam mereka Islam grade A+. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah redha akan mereka dan mereka redha akan Allah. Khairun nas qarni, kata Nabi. Sebaik-baik manusia yang hidup dengan aku. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian datang selepas mereka. Tsumma alladhina yalunahum, kemudian datang selepas mereka. Majoriti, maksudnya majoriti mereka yang hidup di zaman ini adalah di atas ajaran Nabi SAW. Kemudian, sesiapa yang mengikut jejak langkah mereka dalam berakidah, fiqh dan lain-lain yang kita sebut tadi, dinisbahkan kepada mereka as-salafi. Seperti mana kata Al-Allamah Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, as-salafi bi fathataini wa huwa man kana ala madhhabis salaf. As-salafi dengan 2 fathah, salafi, sesiapa yang berada di atas madhab as-salaf. Sesiapa yang berada di atas madhab salaf. Seorang ulama besar di negeri Syam, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafu laka biqawl. Hendaklah kamu mengikut jejak langkah orang salaf walaupun manusia menolakmu. Jauhilah pandangan-pandangan manusia walaupun dihiasi dengan ucapan-ucapan indah yang tidak berteraskan kepada wahyu maksudnya. So salaf bukan satu zaman semata-mata. Tetapi mereka ini sahabat, tabi'in dan tabi'in telah meninggalkan kepada kita satu aliran madrasah, cara untuk kita faham agama, cara untuk kita memahami Al-Quran, sunnah, dan cara untuk kita praktikkan ajaran Islam itu. So, itu adalah as-salaf. Adapun dakwaan seorang golongan dia kata salaf ni hanyalah satu tempoh period masa
yang telah berlalu. Kita kata, kalau dia hanya period masa, apa makna suruhan-suruhan dan galakan ulama bahkan datang dari Al-Quran dan Hadis untuk kita mengikut mereka? Adakah kita kena buat mesin masa dan patah balik ke zaman dahulu? Tentulah tidak. Kan? Maka yang dimaksudkan itu kita mengikuti manhaj. Apa dia manhaj? Metodologi. Apa dia metodologi? Dari segi bahasa, manhaj bermaksud at-tariqul wadih al-mustaqim. Jalan yang lurus, yang terang. Itu maksud manhaj. Itu dari segi asal penggunaannya untuk yang fizikal. Kemudian digunakan juga untuk yang berbentuk secara maknawi. Yang bukan fizikal. Iaitulah jalan kehidupan. Cara kita nak beramal dengan sesuatu dalam kehidupan kita ini, jikalau ianya itulah jelas dan terang dan lurus, manhaj. Kita ikut garis panduan, manual hidup kita. Itu maksud manhaj. Kita ada manual macam mana kita nak gunakan mesin basuh masalah. So itu kita ada manhaj penggunaan mesin basuh. Kita nak buat kuih, nak buat kek, kita ada resipi. Kita ada tata cara. Itu manhaj membuat kek. Itu maksud bahasa. Dalam agama juga ada manhaj. Macam mana kita nak faham agama ini? Macam mana kita nak tafsirkan agama ini? Nas-nasnya. Dia ada metodologi. Tidak boleh sesuka hati. Mengikut kita punya selera nafsu. So manhaj pentafsiran agama yang mengikut jalan as-salafus salih, itulah dia kita panggil ahli sunnah wal jamaah. Dan manhaj metodologi pentafsiran agama yang mengikut selain daripada as-salafus salih, mengikut cita rasa sendiri, sama ada disandarkan kepada perkembangan semasa, perubahan tempat, perubahan zaman dan sebagainya, maka itu namanya ahli bid'ah dan dhalalah. Ahli bid'ah dan kesesatan. Kemudian harap mukaddimah ini difahami. Kita dah start balik memang dasar. Kita nak supaya orang faham daripada awal. Apa dia yang kita kata ahli sunnah wal jamaah. Orang tak keliru sebab sekarang semua orang mendakwa ahli sunnah wal jamaah. Semua orang dakwah ahli sunnah. Walaupun sebelum dia bercakap, tubuh batang badan dia pun kita tahu dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi dia tetap mengaku ahli sunnah wal jamaah. Terang-terang melakukan syirik akbar. Syirik akbar. Syirik ini bukan lagi keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Keluar daripada Islam. Na'udzubillah min dzalik. Pun masih nak mengaku ahli sunnah wal jamaah. Allahu akbar. Tak. Jadi kita kata jangan kita keliru dengan Islam. Ahli sunnah wal jamaah tidak diambil dengan dakwaan-dakwaan orang. Kita mudah terpengaruh. Oh, dia ni keturunan Nabi Ahlul Bait, dia ahli sunnah wal jamaah. Kita kata itu bukan ukuran ahli sunnah wal jamaah. Siapa keturunannya, warna kulitnya, bangsanya, berapa banyak ayat Al-Quran yang dia hafal, berapa ratus ribu hadis yang dia hafal, itu bukan ukuran asas ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni boleh jadi dia Quran pun tak hafal, hadis pun tak erti baca, orang awam biasa. Tapi sebab metodologi beragamanya, amalan agamanya seperti sahabat, seperti tabi'in, seperti tabi'in,
dia ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada orang ada tulis buku ceramahnya mengata-ngata sepanjang tempoh PKP ni Facebook live 24 jam. Pasal apa? Banyak kelas mengajar. Tetapi jikalau ajarannya tidak selari dengan sahabat, tabi'in dan tabi'in, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah kata Al-Barbahari rahimahullah, tidak diukur ulama itu dengan banyaknya kitab dan riwayat, tapi diukur dengan sejauh mana dia mengikut melazimi sunnah Nabi SAW. Itu kita jangan keliru. Setengah orang dia tengok dia ni ada PhD dalam ilmu hadis, ahli sunnah. Kata belum tentu. Ada orang dia ada PhD dalam hadis, di sijilnya, di hatinya pula ada PhD terhadap hadis. Perasaan hasad dengki terhadap hadis Nabi. Dia mengaji hadis untuk dia ubah hadis, untuk dia selewengkan makna, untuk dia ada lesen kononnya untuk dia benarkan amalan-amalan khurafat. Sebab dia ahli hadis, maka dia beritahu kepada orang hadis yang palsu itu sahih misalnya. Orang lain tak tahu. Orang hanya terima bulat-bulat dia mufti, dia ada PhD dalam hadis, mungkin. Salah. Kena hati-hati. Jangan jadikan ukuran tahap sijil pengajian seseorang. Dapat sijil bukan mesti makna dia memang ada ilmu. Banyak yang ada sijil tapi realitinya tidak pakar pun seperti yang tertulis dalam sijil mereka. Hakikat itu relatif. Bukan kita nak merendahkan siapa-siapa. Walaupun memang ada kalangan ulama yang memang betul-betul alim, yang memang mengkaji betul, dan mempunyai sijil adalah baik dan bagus. Bukan salah. Tapi kita nak bagi tahu kata ada di sebalik jubah-jubah akademik ini yang bukan ahlinya yang menyelinap masuk ke dalam. Betul. Kita hati-hati. Yang Nabi sebut dalam hadis tadi, kita baca tadi. Du'atun ala abwabi jahannam. Menyeru pintu neraka jahannam. Yang mereka itu Nabi sifatkan tadi. Hum min jildatina. Daripada bangsa kita, daripada orang agama kita, daripada kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Cakap dengan lisan kita. Tapi depa ni apa? Du'atun ala abwabi jahannam. Yang menyeru di atas pintu jahannam, menyeru kepada arah jahannam, neraka jahannam. Ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah, macam mana kita betul-betul nak ikut ahli sunnah wal jamaah? Kita kena belajar. Kita kena mengkaji. Dan yang paling penting, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hidayah, bimbingan daripada Allah. Lau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Tuhan cerita pasal orang yang sesat. Tuhan kata pasal apa aku tak bagi mereka ni hidayah? Kalau aku tahu mereka ni ada kebaikan, aku akan bagi mereka hidayah. Apa makna kebaikan? Kesungguhan mencari kebenaran. Kesungguhan mencari kebenaran. Orang yang mencari kebenaran di zaman jahiliyah pun Allah Ta'ala bimbing. Zaman jahiliyah, Nabi belum diutuskan lagi. Allah Ta'ala bagi dia bimbingan, Allah bantu dia. Dia tahu sebelum datang Nabi SAW, ada golongan disebut sebagai hunafa. Golongan yang tidak melakukan syirik dan kekal di atas agama tauhid Nabi Ibrahim atau Nabi Isa atau Nabi Musa. Mereka ini mendapat hidayah Allah.
Kenapa? Kerana mereka mencari. Jikalau di zaman fatrah, zaman keputusan wahyu, zaman wahyu terputus, jarak antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad SAW dipanggil zaman fatrah, fatratul rusul. Fatrah maknanya putus. Wahyu terputus. Zaman jahiliyah, zaman kegelapan, the dark age, zaman kejahilan, the age of ignorance. Allah Ta'ala bagi hidayah pada orang yang mencari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita hak duduk di zaman dah. Zaman sekarang, media, peralatan untuk dapat hidayah sangat menakjubkan. Sangat menakjubkan. Kita tak tahu dan kita tak sangka. Jadi, Nabi bagi jaminan kepada kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke syurga. Banyakkan doa ni. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz, inni uhibbuk. Wahai Muaz bin Jabal, aku sayang ke kamu. La tada'anna dubura kulli salatin an tad'u. Jangan kau lupa, jangan kau tinggal setiap kali di hujung salat, sebelum salam, di hujung salat, untuk engkau berdoa. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolong aku. Tolong aku buat apa? Ala zikrika, untuk mengingati kami. Wa syukrika, untuk bersyukur kepada kami. Wa husni ibadatik, dan beribadat dengan cara yang terbaik buat kami. Kita disuruh ulang dan ulang dan ulang doa yang paling agung. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah dia ahli sunnah wal jamaah. Memang semua kita duk baca, tapi yang nak dapat ganjaran atas doa ini, yang bacanya dengan khusyuk, tekun, dan diikuti dengan usaha-usaha lain yang menjadi kelaziman doa tersebut. Itu. Kalau manusia ini, pepatah nenek moyang kita kata apa? Belakang parang jikalau diasah menjadi tajam. Maknanya, kalau diasah, dididik, diasuh, akan bertemu kebenaran. Kalau usaha, akan bertemu kebenaran. Allah Ta'ala dah jamin. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa ikut hidayah aku, petunjuk aku, dia takkan sesat, dia takkan celaka. Dia selamat. So kena ikut. Kena ikut panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak boleh ikut dengan kepala otak sendiri. Tak boleh ikut kepala otak sendiri. Kena betul. Memang kita sekarang ni, zaman kita, memang kita tak tergambar, tuan-tuan dan puan. Kalau tidak kerana bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, tak tergambar kita jumpa hidayah. Sebab itulah ahli syurga kata, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami mai ke syurga ini. Kalau tidak kerana bimbingan Allah, tak mungkin kami sampai. Mana mungkin? Tak mungkin. Kita nak gerak jari pun tak mungkin kalau Tuhan tak izin.
So pastikan yang pertama, utama kita buat dalam nak mencari jalan ahli sunnah wal jamaah, doa kepada Allah Ta'ala. Minta bantuan dan bimbingan daripada Allah Ta'ala. Mungkin ada yang sedang mendengar apa yang kita sampaikan sekarang, dia sekarang tak boleh terima. Kerana dia sudah ada pegangan akidah yang lain. Mungkin ada yang mendengar ceramah kita ini daripada kalangan orang sufi. Mungkin, kita tak tahu. Ada daripada kalangan yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran barat. Tidak ada masalah. Kita semuanya dulu biasa hidup dalam kesesatan. Tetapi jangan berhenti pada kesesatan. Atau jangan berhenti pada apa yang anda ada sekarang. Terulang. Cari dan minta bantuan kepada Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala tunjuk. Jangan berhenti. Jangan jadi macam orang musyrikin yang ingkar perintah Allah, enggan beriman dengan Rasul. Dia minta apa? Minta azab. Na'udzubillah. Jangan. Minta hidayah. Kalau minta hidayah, Allah Ta'ala. Dalam sejarah Islam, perjuangan Rasulullah SAW, musuh-musuh Nabi yang paling ketat pun akhirnya menjadi sahabat Nabi yang paling terbaik. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Aku sebelum Islam, dia kata dekat anak ni, aku paling benci orang yang paling benci Rasulullah. Paling benci Rasulullah. Tapi bila aku dah masuk Islam, dia kata, aku tak boleh nak tengok Nabi penuh ijlalan lah. Sebab terlalu kagum dengan Rasulullah SAW. Sampai Nabi iktiraf. Dia. Nabi kata, amanan nas wa aslam Amr bin Al-As. Orang paling beriman dan paling Islam, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bisa diceritakan, daripada musuh ketat menjadi makhluk Tuhan yang kedua terbaik dalam alam ini selepas Rasulullah SAW dan para anbiya. Allahu Akbar. Dari susunan afdalnya makhluk, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Lepas Nabi dan Rasul, nombor 1 Abu Bakar, nombor 2 Umar bin Al-Khattab. Tak ada orang lain. Seluruh alam, seantero alam ini, daripada hari Tuhan jadikan alam ini sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi macam mana? Dengan putus asa? Teruskan. Cari jalan ahli sunnah wal jamaah. Banyakkan doa. Kita tahu ada orang yang dulunya tidak suka dengan dakwah kita. Tak boleh terima dengan apa yang kita cerita ini. Lama-lama, makan tahun, makan masa, alhamdulillah, Allah bukakan hidayah. Hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan doa. Dan doalah sungguh-sungguh. Ihdinas siratal mustaqim. Doa sungguh-sungguh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mesti kita telah bincangkan bagaimana pentingnya doa minta hidayah ini dalam satu kuliah pagi kita. Bagi siapa yang ada kerajinan, boleh buka Facebook Media Sunnah Malaysia. Itu kita ada syarah kitab Al-Iksir setiap pagi, ada harinya. Kita dah bincangkan bagaimana maksud doa permohonan minta hidayah. Itu penting. Ya. Kita tahu memang ada orang tak boleh terima apa kita cakap sekarang tentang ahli sunnah wal jamaah, tentang sunnah, tentang bid'ah. Dan kita tak nak buat apa. Kita hanya boleh terangkan. Setakat inilah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad tak boleh bagi petunjuk, bimbingan kepada orang yang paling kau sayang, Abu Talib. Tapi Allah bagi bimbingan kepada siapa yang dia kehendaki.
Ada orang yang Nabi doakan dia musnah, Allah bagi dia masuk Islam. Ada orang yang Nabi harap dia masuk Islam, akhirnya Allah matikan dia dalam keadaan kafir musyrik. Na'udzubillah. Jadi hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini cara yang kita mesti fahami tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Masa kita mungkin dah nak tamat, masa dah tamat. Masa dah tamat ke? Sebab masa kuliah ni 1 jam lah. Ataupun ada masa lagi. Saya tak sure. Sampai 9.45. Ada lagi masa. Baik. Ada lagi masa, lagi 15 minit. Kita pindah kepada tajuk yang kedua. Apa tajuk kita? Sumber akidah. So bila kita cakap di sunnah wal jamaah, kita akan ambil sumber akidah yang seringkah dulu hari ini. Esok kita akan sambung. Kami dah susun lah. Tajuk insyaAllah kita akan sampai kepada penghujung. So, kita sumber akidah. Akidah, kepercayaan, agama ni ambil pada mana? Dan kita kata manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam berinteraksi dengan akidah. Di mukaddimah yang kedua kita kena tahu, tadi mukaddimah pertama. Mukaddimah kedua yang kita kena tahu ialah sumber akidah. Apakah sumber yang kita boleh ambil sebagai rujukan otoriti untuk kita mengatakan inilah akidah Islam, inilah hukum syarak? Dia ada 4 sumber yang asalnya semua orang pernah dengar. Ataupun majoriti kita pernah dengar. Apa dia? Al-Quran, tentu sekali. Sunnah, tentu sekali. Al-Ijma', konsensus. Salaf, yang kita sebut dari salaf tadi. Dan yang keempat, Al-Qiyas, analogi. Ini 4. Tapi dalam sumber ini dia ada banyak lagi sumber lain. Sebelum lepas daripada ijma' nak pergi kepada qiyas ni ada banyak lagi. Tetapi kita ada bidang yang berbeza dalam agama. Kita ada part namanya isu-isu yang berkaitan dengan akidah, dan kita ada part namanya isu-isu berkaitan dengan fiqh. So agama ni dia ada dua side. Side yang pertama namanya usuluddin atau akidah. Yang ini fokus perbincangannya adalah berkaitan dengan rukun iman dan asas agama dan inti agama yang tidak boleh berbeza antara satu nabi kepada nabi yang lain, antara satu rasul kepada rasul yang lain. Yang tidak berubah. Pasal apa? Sebab dia berbincang tentang perkara yang ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu siapa? Yang beriman dengan al-ghaib. Wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman dengan ghaib, dirikan salat, naikkan zakat. So, bila kita kata ghaib, ghaib ni apa? Iaitulah apa yang kita kena percaya dan i'tiqad tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab, tentang rasul, tentang hari akhirat, tentang takdir, qada dan qadar. So yang ni isu akidah. So akidah bincang hak 6. Bincang yang 6. Dan juga yang 5 rukun Islam seperti kewajipan mengucap 2 kalimah syahadah, salat, puasa, zakat, haji. Yang ni kita wajib i'tiqad, yang ni wajib dan dipelihara oleh seorang muslim sebab dia trust dari segi amalan zahirnya pula. So yang ni dia panggil usuluddin. Paksi agama. Paksi agama. So dia tak boleh berubah. Sebab dia adalah usuluddin. Dan dia tidak menerima perubahan dari satu nabi ke satu nabi yang lain. Dia menerima perubahan itu apa? Dari segi cabang, furu'. Solat, kita kata solat. Puasa, Allah kata puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum orang umat dulu pun ada puasa, cuma puasa Ramadan untuk umat Muhammad. Sebelum umat Muhammad dia tak ada puasa Ramadan, tapi ada puasa. Setiap umat ada solat. Nabi naik ambil solat malam Mi'raj. Nabi jumpa Nabi Musa. Musa kata umat aku dulu banyaklah solat, dia tinggal. Minta kurang lagi. Maksudnya umat Nabi Musa ada solat. Kan?
Allah Ta'ala cerita pasal Qarun, pasal apa dimusnahkan Qarun, pasal tak bayar zakat. Ada zakat. Ya. Allah cerita pasal haji. Disebutkan ada setiap umat ada haji. So, trust ibadat, trust amalan zahir. Prinsip-prinsip universal agama menegakkan keadilan. Jadi dia panggil usuluddin. Ya. Yang ini sumbernya mestilah berteraskan kepada wahyu. Apa dia wahyu? Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Adapun qiyas, qiyas ini sumber dalam furu'. Qiyas sumber dalam furu', dalam cabang. Dalam cabang. Cabang ni maksudnya macam mana? Perincian hukum hakam fiqh. Perincian hukum hakam fiqh. So itu dibincangkan dalam ilmu fiqh. Dengan syarat benda tu tidak ada nas, tidak ada isu tak dibincangkan dalam wahyu. Jadi bukan usul. Itu tak bincang panjang tentang isu itu. Kemudian akidah. Bila kita kata wahyu, Al-Quran, Sunnah dan Ijma', kesepakatan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Akidah Islam, ciri-cirinya ialah dia bersifat logik dan sesuai dengan fitrah. Maka sebab itulah para ulama kata sumber akidah juga ialah akal dan fitrah. Termasuk akal. Akal ni maksudnya adalah kekuatan al-quwwah al-mudrikah, satu potensi dalam diri kita yang Tuhan cipta yang dengannya kita boleh faham. Dan fungsi akal yang paling besar ialah membuat analogi, membuat qiyas persamaan. Iaitulah akal ni Tuhan bagi kepada kita untuk kita tangkap apa yang kita tak nampak di depan panca indera kita yang lain. Kita ada 3 panca indera yang Tuhan selalu sebut. Allah kata qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah jadikan kamu, dia ciptakan pada kamu pendengaran, penglihatan dan jantung hati, tempat letaknya akal. Tapi kamu sedikit syukur, tak guna banyak. Sebab tu Allah celah orang yang tidak guna panca indera. So kita dapat faham satu benda dengan telinga kita, kita dengar khabar. Orang cerita, bagi tahu dekat kita apa yang kita tak nampak. Yang kedua, kita perhati dengan mata kepala kita apa yang ada di depan kita. Dan yang ketiga, kita menggunakan akal untuk proses, untuk kita relate dengan apa yang kita tengok dengan apa yang kita dengar. Sebab itu dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Allah Ta'ala suruh kita perhati kejadian alam, kejadian langit, kemudian dia suruh relate dengan apa yang berlaku kepada umat terdahulu. Apa jadi umat terdahulu ni? Yang ni khabar, telinga dengar, cerita. Tuhan cerita. Apa yang kita tengok sekarang ni, yang ni yang kita nampak dengan mata kepala. Nak relatekan apa yang kita dengar dengan apa kita tengok ni, tugas akal. Tugas akal. Dalam akal, Tuhan bagi fitrah. Fitrah tu apa? Fitrah tu akal asasi. Fitrah ni benda asasi. Apa dia benda asasi? Logika asasi. Maksudnya, kalau kita beli laptop, dia kena masuk Windows. Okay? So Windows tu ialah asas. Software asas. Kalau tak masuk tu, kita nak masuk hal lain tak boleh. Tak boleh proses hal lain. Kita nak masuk Microsoft Word ke, nak masuk Acrobat Reader, PDF ke, tak boleh. Dia kena ada Windows dulu. Kan? Lepas tu baru kita boleh buat hal lain. Baru kita boleh proses hal lain. So fitrah ni, itulah dia. Perumpamaannya. Kan? Maksudnya, dia asas, akal asas. Dia adalah nilai-nilai etika asas, universal. Yang semua manusia, makhluk dalam Tuhan, dalam alam yang Tuhan cipta,
berkongsi. Misalnya, orang tak suka kalau cakap bohong. Kita tak suka orang mencuri. Kita suka orang jujur. Orang yang amanah. Tak kira dia bangsa apa, dia agama apa. Mana main? Fitrah. Kepercayaan terhadap wujudnya pencipta bagi alam ini. Tak kiralah. Walaupun ada orang yang telah menyeleweng dan dia tak jumpa pencipta yang dengan sifat-sifat, tapi manusia secara asasnya semua bersepakat alam ini dicipta. Tak ada pencipta. Yang pencipta itu maha berkuasa, maha bijaksana. Daripada mana? Fitrah. Fitrah. Akal asas. Daripada akal asas ni, kita mula berfikir lagi. Bila datang ayat Al-Quran, kita mendengar dengan telinga kita. Dan kita melihat dengan mata kepala kita. Apa yang Tuhan jadikan dalam alam. So kita relate. So kita akan bincang dengan lebih detail. Satu persatu. Kedudukan dalil-dalil ini insya-Allah Ta'ala pada siri yang akan datang. Siri esok insya-Allah. Dari segi apa nama kita panggil, apa nama sumber-sumber akidah ini. Al-Quran, Sunnah, akal, ijma', akal dan juga fitrah insya-Allah. Tentu kita akan ambil rincian pada esok hari insya-Allah, dan pada hari yang terakhir kita akan sebutkan sejumlah kaedah. Esok ni kadang sempat sebahagian kita akan ambil dulu, dan seterusnya bakinya ialah pada hari yang ketiga insya-Allah, kaedah-kaedah bagaimana kita nak berinteraksi dengan dalil-dalil wahyu di sisi ahli sunnah wal jamaah. Jadi, semoga apa yang disampaikan ini ada manfaatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan menjadi pembuka jalan hidayah kepada kita untuk menerima dakwah ahli sunnah wal jamaah dan nak memahami asas sebagai tapak asas kepada nak memahami akidah ahli sunnah wal jamaah. Sekadar itu dulu untuk sesi hari ini. Qultu lakum ma sami'tum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.